Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Dina Mahathir bin Muhammad Badri. Saya daripada DKM 2A. Saya bernombor kad matrik 23 DKM 19F 2018. Hari ini saya akan kongsikan lagi untuk lab eksperimen yang kedua saya, yang juga berkenaan dengan termodinamik, tetapi ini adalah subtopik Charles Law. Okey, jadi seperti biasa dalam video ni saya akan tunjukkan aparatus dan juga prosedurnya dan macam bagaimana ianya berfungsi dan sebagainya. Saya akan tunjukkan. Ini adalah aparatus yang akan digunakan untuk lab 2. Seperti biasa, berkenaan dengan Charles Law, ia adalah berkenaan dengan pemindahan haba. Jadi dalam eksperimen ni kita akan gunakan seperti biasa untuk surrounding dia punya head. Kita akan gunakan ni baldi kecil, dan dia punya sistem kita akan gunakan belon. Jadi belon ni akan berada dalam ni, dan kita perlukan marker pen. Ini saya guna Sharpie lah kan, sebab pekat sikit dan permanent. Dan kita perlukan ni untuk ukur lilit, untuk kita tiup belon ni, dan kita ukur saiz asalnya dan ukur saiz selepas hasil. Jadi, dan tempoh masa, iaitu kita ukur guna timer, guna stopwatch lah maksud saya. Guna stopwatch. Saya sarankan guna smartphone je lah, mudah sikit kan, guna smartphone. Okey. Jadi semua ni adalah alatan yang diperlukan untuk menjalankan lab eksperimen 2. Okey, di sini barang-barangnya. Jadi kat sini saya perlukan 2 belon. Nampak? 2 belon. Dan pada pertama sekali, sebelum saya tiup belon ni pada saiz yang saya perlukan, bila saiz yang saya perlukan dua-dua belon ni perlukan saiz yang sama. Jadi perubahan tu boleh nampak lah sama-sama antara dua ni, sebab kita akan gunakan dua jenis cecair. Yang maksud saya air, iaitu air yang bersuhu rendah dan bersuhu tinggi. Maksudnya air sejuk dan air panas. Jadi oleh itu kita perlukan 2 belon. Dan sebelum saya buat ukuran, saya perlu marking dulu. Seperti biasa, seperti video sebelum ni, saya perlu marking dulu. Dan contoh, bila saya dah letakkan air panas, saya akan celup. Dan saya akan celup belon. Selepas itu pun belon yang selepas saya tiup angin dan selepas saya ukur, saya akan celup belonnya. Dan perubahan saiznya kita akan dapat resultnya seperti mana. Dan pada ketika saya celup tu juga, tempoh masa tenggelamnya belon ni adalah selama 2 minit. Okey. Jadi saya akan gunakan timer ni untuk capai selama 2 minit. Okey. Jadi sekarang saya akan tiupkan belon ni dulu. Alright, ini adalah trial yang pertama kita untuk lab 2 ni. Jadi seperti biasa, trial yang pertama kita gunakan air panas. Jadi air panas dah tersedia, nampak beruap, berasap. So seperti yang tadi saya sediakan, belon ni berdiameter 400 mm adalah saiz asalnya. Jadi mana ianya sebagai saiz asal, iaitu 400 mm. Kemudian saya akan celupkan ke dalam ni selama 2 minit.
Kenapa saya kata 2 minit? Macam mana saya ukur? Jadi saya ukur benda ni, timer. Saya dah standby timer. Setkan timer selama 2 minit. Tenggelamnya belon ni selama 2 minit. Dan di situ akan berlakunya proses Charles Law, prinsip Charles Law. Jadi di situ akan tenggelam selama 2 minit. Dan selepas 2 minit, time's up, saya akan angkat. Saya akan angkat belon ni dan saya akan cantikkan diameter, perubahan diameter belon ini setelah dicelup selama 2 minit. Perubahan yang dimana sepatutnya akan mengembang. Jadi begitulah harapannya. Jadi saya dah set 2 minit, nampak kan? Jadi saya akan mulakan lah. 1, 2, 3. Apa yang saya takut sekarang, bila jari saya tercelup air panas. Memang saya terjerit. Seperti yang saya dimaklumkan oleh pensyarah saya, iaitu Puan Sarah. Puan Sarah suruh kami pusing-pusingkan supaya zarah-zarah dalam sistem tersebut akan lebih bergerak. Saya dapat rasakan perkembangan saiz belon ini. Memang saya betul-betul dapat rasakan. Mungkin agak getara saiznya. Sekarang kita ada lagi 50 saat untuk menanti. Apa yang saya risau sekarang, risau belon ni meletup. Sebab saiznya makin mengembang, saya dapat rasakan. Dan oleh kerana air panas, maka sistem udara di dalam belon ini pun akan mengalami perubahan, perubahan suhu seperti juga dengan air panas ini. Maka tangan saya pun terasa panas. Ada lagi 20 saat, 20 second lagi 10 second, tolonglah cepat sikit. Panas lagi. Alright, time's up. Jadi saya akan terus ukur, di mana saiz asalnya tadi adalah 400 mm. Di sini saya dapati saya dapat 420 mm. 420 mm. Alright. Jadi ini suatu perubahan yang menarik. Alright. Alright. Ini adalah trial yang kedua, iaitu trial kedua ni kita menggunakan air yang sejuk, menggunakan ice water. So nampak ice water kan. Jadi kat sini saya akan masukkan belon. Saya akan tenggelamkan belon selama 2 minit. Timer pun dah ada selama 2 minit. Jadi di sini selepas 2 minit saya akan catatkan masanya. Tengok, saya akan catatkan masa. Saya akan silap. Saya akan catatkan diameternya, perubahan diameternya, sama ada mengembang ataupun mengecut. Jadi saiz asalnya adalah 400 mm. Tapi selepas ditenggelamkan dengan air sejuk selama 2 minit, kita tengok saiznya. Jadi saya start sekarang.
1, 2, 3. Selama 2 minit pusing-pusingkan sikit. Ada lagi dalam 50 second. Juga air ni sakit lah jadi. Lagi 10 second. Okay, time's up. Jadi saya akan ukur segera. Perubahan saiz yang dia mengecut. Dia mengecut 3.9 cm bersamaan dengan bersama dengan 390 cm 390 mm. Sorry. Alright. Jadi untuk trial yang kedua ni menggunakan cold water saya dapat 390 mm. Alright. Jadi charge low ini juga merupakan adalah sesuatu prinsip bagi sesuatu isi padu, yang di mana ianya bagi mengenal pasti bagaimana sesuatu sistem tersebut, sesuatu gas boleh mengembang di dalam suatu sistem selepas dikenakan dengan haba. Jadi melalui proses eksperimen ini, dalam eksperimen ini membuktikan bahawa charge low ini benar-benar mengalami bahawa prinsip charge low ini betul-betul teorinya benar-benar membuktikan sesuatu isi padu itu akan mengalami perubahan setelah dikenakan ataupun dirapatkan dengan haba. Jadi seperti yang kita buat tadi, yang di mana jauh gak di mana sekejap yang di mana di dalam suatu bekas ini kelilingnya air panas, kemudian kita celupkan balon tersebut selama 2 minit. Jadi selama 2 minit itu di dalam balon ini akan dipanggil sistem, ianya akan udara di dalam ini akan mengembang di setiap sepadan balon ini. Jadi udara panas tersebut, zarah-zarahnya akan berselerak dan akan menolak setiap dinding-dinding balon tersebut dan akan menyebabkan perkembangan balon itu daripada saiz asal. Jadi
sememangnya ia akan mengalami perubahan, iaitu bila dikenakan dengan haba ia akan mengembang. Jadi di mana saiz asal ni tadi bagi trial yang pertama, iaitu balon yang pertama, saiz asalnya seperti yang saya bentukkan tadi, saya membuat ukuran diameter adalah sebesar 400 mm. Jadi selepas dicelupkan ke dalam air yang panas, iaitu lebih tepat haba lah kan, balon tersebut mengalami perubahan. Sebanyak 420 mm. Okey, 420 mm. Jadi lonjakan sebanyak 20 mm di situ. Jadi manakala pula dengan trial yang kedua, bila saya kenakan pula dengan air sejuk, jadi di sini akan berlakunya perubahan yang agak berbeza. Bagi balon yang kedua saya kenakan dengan air sejuk selama 2 minit. Jadi pada apa yang berlaku bila dikenakan dengan air sejuk? Bila dikenakan dengan air sejuk, seperti biasa juga, yang bahawa zarah-zarah di dalam balon itu, iaitu zarah-zarah udara dalam balon tersebut, dalam suatu sistem tersebut, ianya tidak pergi ke dinding. Ianya akan bersepadu. Macam mana saya nak cakap? Dia akan tersusun zarahnya. Dia akan tersusun rapi, yang di mana bila kita daripada pandangan mata kasar, kita akan menganggap bahawa balon tersebut ianya mengecut, akan mengecut daripada saiz asal. Di mana saiz asal ni, ketika saya meniup balon tu, saya tetapkan saiz pada 400 mm. Jadi setelah ditenggelamkan balon kedua ni, trial kedua ni, ditenggelamkan ke dalam ais batu, ais yang sejuk selama 2 minit, ia mengalami perubahan selama 10 mm, iaitu bermaksud daripada 400 ke 390 mm. Jadi di sini ianya benar-benar berlaku. Ianya betul-betul di mana dikenakan dengan haba, ia akan mengembang. Dikenakan dengan sesuatu yang dengan kesejukan, ianya akan mengecil, atau erti kata lain, mengecut. Jadi apa soalan-soalan commonnya ialah bagaimana sesuatu haba tersebut, jadi mengapakah balon yang pertama itu akan diameter balon yang pertama itu akan mengembang selepas dikenakan dengan air panas, selepas dipanaskan dengan air panas. Seperti yang saya katakan tadi, dan result yang kami dapat ialah bahawa zarah-zarah di dalam udara balon pertama tersebut, ia akan mengembang. Zarah-zarahnya akan bergolak bila sesuatu gas, kan, udara adalah gas. Bila sesuatu gas tersebut akan dikenakan dengan haba ia akan menyebabkan zarah-zarahnya bergolak-golak dan akan menyebabkan dinding di dalam balon tersebut akan ditolak dan mengembang dari kita. Jadi seperti kita akan bila kita pandang daripada mata kasar, kita akan nampak dan kita sendiri akan rasa bahawa perubahan saiz balon pertama tersebut akan mengembang. Yes, akan mengembang. Seperti inilah buktinya, 400 mm daripada saiz asal balon pertama dan pergi ke 420 mm. Manakala pula untuk soalan yang lain, mengapa balon yang kedua mengecil dari segi saiz? Yes, seperti yang saya katakan tadi juga. Balon yang kedua bila dikenakan dengan kesejukan, iaitu air sejuk, ianya akan menyebabkan zarah-zarah dalam udara tu, gas di dalam balon tersebut, dalam sistem tersebut akan menyebabkan bahawa balon itu mengecut. Sedangkan padahal dalam zarah-zarah tersebut ianya akan bersepadu, ianya tidak bergolak, ia akan tersusun.
akan tersusun rapat zarah-zarah ni. Akan tersusun rapat dan balon akan mengecil daripada saiz asalnya. Jadi di sini ianya memang begitu. Jadi bila dekat-dekat dengan kesejukan, saiz asal balon kedua saya dapat 400, pergi ke ianya menurun ke 390 mm. Okey. Saya harap eksperimen ni agak jelas. Dan segala apparatus yang saya tunjukkan, segala prosedur yang saya tunjukkan, setiap satu step, segala peralatan yang kami ada, ianya agak bajet. Saya harap video ni agak jelas untuk tontonan umum dan juga untuk suatu penilaian dan sebagainya. Okey, jadi kepada siapa yang menonton video ni, sekiranya anda suka dengan pandangan saya ataupun anda suka dengan penjelasan dan setiap satu proses yang kami lakukan untuk eksperimen kedua ini, sila berikan like, thumbs up, ataupun boleh subscribe saya, ataupun boleh komen-komen apa-apa, apa pendapat apa semua saya akan terima. Boleh komen di bahagian bawah, sila komen. Jadi apa-apa, terima kasih kerana menonton. Saya nak ucapkan Assalamualaikum. Terima kasih banyak.